Orang LGBT ni gila lah sebab dia lagi terminat dekat sesama jenis. Padahal Itu tu adalah lesbian, gay, bisexual and transgender. Di perkahwinan sesama sejenis ni orang kata kat Malaysia ni tak boleh lah sebab negara kita kan berunsurkan Islam punya undang-undang. Okey, tajuk ini kita akan bincangkan apa itu LGBT. LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan transseksual atau nama singkatannya ialah LGBT. Khasnya ialah isu LGBT di dalam Malaysia. LGBT itu sendiri bersifat kontra atau bertentangan dengan hukum syarak yang memperlihatkan agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan di Malaysia. Ada negara yang terus menjadikan perbuatan ini sebagai satu jenayah jika diamalkan secara terbuka. Apa yang kita boleh dapati sekarang ni di Malaysia, golongan LGBT ini semakin agresif dan tampil secara terbuka mempertahankan perbuatan LGBT sebagai sesuatu kebebasan kepada individu. Ini mungkin terjadi akibat mereka mengalami permasalahan berhubung dengan gejala sosial. Seterusnya, antara yang kami mahu kaitkan di dalam LGBT adalah isu kebenaran perkahwinan sesama jenis. Antaranya ialah perkahwinan sejenis menurut agama Kristian, perkahwinan sejenis menurut agama Islam. Perkahwinan sejenis belum merupakan perkahwinan dari pasangan yang sesama jenis kelaminnya melalui sebuah acara keagamaan. Contohnya di Barat, khususnya beberapa buah negara majoriti penganut Kristian, perkahwinan sejenis. Agama Islam serta agama Kristian tidak menerima perkahwinan sejenis. Sebagai contoh, di Indonesia, seorang tokoh iaitu Prof. Dr. Musdah Mulia telah diiktiraf atas usahanya dalam menyebarkan fahaman ini. Beliau bukan sahaja mempersoalkan hukum hakam, malah hak berhubungan sesama jenis juga turut diperjuangkan. Seterusnya, menurut Nur Zainatul Nadira, seorang saintis yang membuat kajian utama bertertarikan kepada seorang homoseks adalah disebabkan persekitaran sama ada persekitaran kelahiran ataupun perkembangan masyarakat. Terusnya saya akan menjelaskan tentang perkahwinan sejenis menurut agama Islam. Dalam agama Islam, perkahwinan sejenis juga merupakan satu larangan dan pengharaman. Kadang-kadang pengamal LGBT sengaja memamerkan perbuatan keji seperti cium atau berpelukan di tempat awam, seolah-olah macam perbuatan itu tidak salah di sisi undang-undang di Malaysia ataupun syariat Islam. Dahulu sejarah kaum Nabi Lut telah membuktikan bahawa tindakan sesama sejenis merupakan satu penyimpangan dalam agama dan mengakibatkan semua kaum terlibat. 4. Perkembangan institusi keluarga dan masyarakat akan terbantu oleh kerana tiadanya kelahiran zuriat apabila kita mengamalkan hubungan sesama sejenis. 5. Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa homoseksual merupakan perbuatan zina dan hukuman yang setimpal ke atas mereka adalah rejam. 6. Ia juga memberi kesan dari kesihatan seorang individu seperti jangkitan bakteria pada alat kelamin dan risiko jangkitan HIV atau AIDS. Samping itu, kita boleh juga terkena penyakit seperti sifilis. Seterusnya, menurut agama Kristian, menurut falsafah Kristian adalah tanda cinta Tuhan kepada manusia dan dengan berkahwin akan membentuk hubungan yang suci antara lelaki dan perempuan. Sejarah homoseksual pada Kristian, jika kita telusuri kisahnya, asal-usul homoseksual ini berkenaan dengan peristiwa kota Sodom dan Gomora. Penduduk kota Sodom dikaitkan dengan peristiwa seksual sesama jantina. So yang nombor 3-nya, sebilangan besar aliran agama Kristian seperti Katolik dan Protestan tidak membenarkan perkahwinan sesama sejenis atau gay dan lesbian. Jadi kita boleh tengok antara Islam dan Kristian pun menolak homoseksual ini. Nombor 4, oleh kerana perkahwinan sejenis ini menjadikan hal yang tidak asing lagi di negara barat, terdapat minoriti sarjana barat yang tidak menghalang hubungan sejenis. So contohnya macam menurut Rubin Berlian 2019, bekas Presiden Amerika Syarikat Barack Obama jelas menerima pernikahan sejenis. Beliau berucap dalam satu majlis di White House dengan menyatakan California has no good reason for banning same-sex marriage and they should treat everybody fairly. Let's treat everybody equally. Maksudnya semua orang ada hak masing-masing.
Yang nombor 6, contoh yang kedua macam Timothy menyangkal pernyataan Levin dengan mengatakan bahawa penyalahgunaan organ seksual adalah tidak benar, malah ia juga dapat mencapai kenikmatan seksual seperti heteroseksual. Beliau juga berkata pasangan heteroseksual juga tidak menjanjikan kebahagiaan. So dalam Kristian ni juga ada yang membenarkan homoseksual dan ada yang tidak membenarkan homoseksual. Seterusnya, kajian dan konklusi tentang perkahwinan sesama sejenis. Pertama, kajian ini menunjukkan bahawa kedua-dua agama menolak pernikahan sesama sejenis, iaitu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kedua, perkahwinan sejenis ini hanyalah mengikut nafsu dan kenikmatan seksual sahaja, tidak melahirkan generasi baru. Ketiga, perbuatan ini merupakan larangan dalam agama Kristian kerana ia merupakan perbuatan yang terkutuk. Keempat, penentangan aktiviti homoseksual berlaku sejak zaman Nabi Lut kerana perbuatan ini amat menyimpang dari fitrah manusia. Kelima, menurut Kristian, galakkan perkahwinan heteroseksual berubah kepada homoseksual apabila mendapat persetujuan daripada gereja untuk meluluskan perkahwinan ini. So kalau ada pasangan yang nak kahwin sesama sejenis ni kena dapat kelulusan gereja baru boleh kahwin. Akhir sekali, konklusi. Dari perspektif hak asasi manusia, pendukung perkahwinan sesama jantina berpendapat bahawa setiap individu berhak untuk mencari kebahagiaan dan kesetaraan dalam kehidupan perkahwinan tanpa mengira orientasi seksual mereka. Mereka berpendapat bahawa penolakan atau diskriminasi terhadap perkahwinan sesama jantina adalah melanggar prinsip kesamarataan dan kebebasan individu dalam mengekspresikan identiti mereka. Namun, pandangan dari segi nilai-nilai keagamaan seringkali berbeza. Penganut kepercayaan ini mungkin mengutip teks-teks agama yang melarang atau mengecam hubungan sesama jantina. Dalam perspektif ini, perkahwinan sesama jantina boleh dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama mereka. Apa yang saya dapat konklusikan, di negara kita Malaysia, Islam merupakan agama rasmi. Jadi, fahaman LGBT ini amatlah ditegah kerana agama Islam melarang melakukan hubungan sesama sejenis. Malah kita juga dapat melihat pada kisah-kisah zaman dahulu yang ada disebut dalam Al-Quran sendiri, azab terhadap mereka yang melakukan hubungan sejenis. Negara Malaysia menolak LGBT sebab apa? Sebab kita menggunakan hukum syariah.